pada apa? Pada laptop saya. Jadi kita mula dulu sebelum saya dapat figure saya punya laptop ni, apa masalah dia yang sebenarnya. Okay, jadi kita tunggu sekejap. Sambil-sambil itu, okay, kita mulalah majlis kita kan. Kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Tuan Khairul Anwar. Dah dengar Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, malam ni kita sambung kuliah kita untuk penawar stres. Malam ni sepatutnya, tadi saya dah set dah cantik dah tadi. Lepas tu bila saya nak masuk, tadi bila saya kata tunggu 5 minit tu kan. Bila saya nak masuk balik tu laptop ni buat pasal pula kenapa dia auto restart semua. Sampai sekarang ni blank apa? Skrin biru. Jadi minta tuan-tuan dan puan sabar sekejap Okey, sambil kita teruskan kuliah kita dalam bentuk tiada laptop dulu Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, malam ni insya-Allah kita sambung dengan penawar stres kita bab kedua bab kedua bulan ni. Jadi sebab kita mula lewat malam ni, saya janji insya-Allah kita habiskan juga pukul 10 supaya nanti kita akan cover sedikit pada kuliah-kuliah yang akan datang lah insya-Allah Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, bila kita kata tentang stres, kebanyakan kita akan berfikir stres ni perkara yang tak baik ataupun kita kata perkara yang negatif lah Namun kalau kita rujuk semula kuliah kita minggu lepas, saya ada cerita sedikit tentang eustress dan juga distress. Okey. Jadi ada stres yang positif dalam kehidupan, ada stres yang memberikan kita impak yang baik dalam kehidupan. Namun ia perlu dikawal supaya ia tidak melebihi had lah. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan mungkin perhatikan anak-anak kita hari ini apabila ke sekolah disebabkan tiada peperiksaan besar ataupun kita kata major exam. Dah tak ada UPSR, dah tak ada PMR, tinggal SPM sahaja. Jadi kebanyakan anak-anak kita bukannya tidak mengambil perhatian terhadap pelajaran, akan tetapi keupayaan mereka tidak diuji. Jadi bila tidak diuji, kita kata tidak ada sedikit tekanan tu. Jadi kita melihat sekolah-sekolah bila buat ujian di peringkat sekolah, anak-anak kurang perform. Kita kata kurang perform. Saya guna perkataan itulah, kurang perform Kalau nak kata kurang menjadi itu tidaklah juga tapi sebab menjadi ini kemenjadian kan. Okey, baik. Okay. Saya cuba lihat balik dalam saya punya laptop ni Okey. Sambil-sambil tu tuan-tuan puan dia tengah restart macam-macam ni. Saya tak tahu apa benda yang tak kena dengan laptop ni. Banyak perkara boleh dibuat. Okey. Saya teruskan boleh? Boleh? Ni ada tak orang ni? Saya mohon maaf. Mungkin tiba-tiba semua orang dah diam pula Ada tak orang ni? Tuan-tuan dan puan. Boleh dapat respon? Ada. Ada. Fokus sambil buat kerja ni. Saya okey. Dia sekarang kita kata multitasking multitasking Kerja deadline punya pasal. Tapi jangan multitasking sampai nanti tak menang tangan pula berhati-hati. Kalau dengar kuliah sambil type laptop tu jangan pula sambil minum kopi takut kopi tumpah atas laptop tak pasal. Okey, baik. Okey, saya cuba tengok ni sama ada saya dapat masuk balik semula ke tak. Recording in progress. Okey, tuan-tuan dan puan. Saya kembali. Okey, dengar ayat yang nampak besar sikit. Okey, alhamdulillah. Okay, jadi
Saya mungkin log out dari yang satu lagi ni. Sebab dia mengganggu. Okey, saya share screen. Okey, alright. Okay, nampak screen? Okey, boleh nampak screen Okey, baik. Kita terus seterusnya. Okey. Alright, okey. Alamak, apa sana? Ini macam bukan pula muka mana dia buka ni? Enggak hari ni tu. Sekejap tuan-tuan dan puan. Oh, sekejap cara buka file. Saya mohon maaf. Okey. Itu masalah banyak sangat presentation ni kan. Okey. Ya tuan-tuan dan puan. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan nampak Nampak Alright, terima kasih. Okey, kita mulakan dengan sedikit video pada malam ni. Mungkin boleh berikan sedikit perhatian. Ini saya mungkin kalau yang tak pernah dengar tentang 10B dalam stress management ataupun kita kata pengurusan stres, hari ini saya kenalkan kepada tuan-tuan dan puan 10B Bagaimana 10 kaedah mengurangkan ataupun kita kata kawal stres melalui aktiviti-aktiviti yang dipromosikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Semoga anda semua dalam sihat walafiat. Hari ini kita akan berkongsi 10 tips yang boleh mengurangkan stres anda. Check it out. Tips pertama adalah yang paling penting. Anda perlu bertenang. Jangan gelabah. Bertenang boleh membantu tubuh anda lebih rileks serta merendahkan tekanan darah dan kadar degupan jantung anda. Tips kedua pula, bernafaslah sedalam-dalamnya. Lakukan secara perlahan-lahan selama 1 ke 2 minit. Teknik pernafasan seperti ini adalah satu latihan yang baik untuk memperbanyakkan oksigen masuk ke dalam tubuh kita. Tips ketiga, berkatalah pada diri, relaxlah. Teknik self-talk ini akan menjadikan minda anda fokus untuk lebih rileks. InsyaAllah. Seterusnya, tips keempat, solat, membaca Al-Quran, berzikir dapat menenangkan jiwa kita. Jiwa yang tenang tidak akan mudah stres. Tips kelima, sangat membantu mengurangkan stres. Bercakaplah dengan seseorang. Anda boleh bertemu kaunselor, psikologis ataupun terapis jika anda mahu. Namun paling mudah, bercakaplah dengan pasangan anda, suami atau isteri, ibu bapa, adik beradik atau sahabat anda. Pilih mereka yang dekat dengan anda. Luahkan masalah anda dan bincangkan masalah yang membelenggu fikiran anda. Tips keenam, berurut atau masaj boleh membantu melegakan ketegangan anggota tubuh. Memang lega dan nyaman selepas diurut. Tips ketujuh,
sangat mudah dilakukan. Berehat dan mendengar muzik. Jika penat atau rasa stres, berhentilah untuk berehat sejenak. Tambahan alunan muzik yang menenangkan sangat membantu melapangkan fikiran. Nasihat saya, elakkan muzik genre rock atau irama yang membingitkan telinga anda. Tips ke-8, amalkan beriadah untuk mengurangkan stres. Aktiviti riadah santai-santai bersama keluarga pasti menyenangkan hati anda. Taman tasik dengan pemandangan pohon-pohon menghijau. Tips ke-9, sentiasalah bersenam secara berkala. Tubuh yang cergas, otak pun sihat. Okey, tips terakhir. Tips ke-10, pastikan anda selalu berfikiran positif. Kita pasti pernah hadapi kesulitan di tempat kerja atau di rumah. Katakan kepada diri, kita tak akan maju jika hanya berhadapan dengan suasana yang mudah dan senang sahaja. Kita akan bertambah berjaya dan cemerlang apabila mengharungi cabaran yang mendatang. Okeylah, itulah 10 tips untuk mengurangkan stres anda. Amalkan 10 P secara konsisten. Mudah-mudahan stres akan menjauh dari anda. Ingatlah, stres akan sentiasa ada dalam hidup kita. Sama ada disebabkan hal-hal berkaitan kerjaya, keluarga, kewangan, malah masalah politik semasa. Namun, yang penting adalah uruskan stres dengan bijaksana supaya tidak melarat menjadi masalah kesihatan mental yang kronik. Sekian untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih. Habis lagi kita untuk minggu ni. Okey, baik. Jadi 10 tips kurangkan stres. Kalau tuan-tuan dan puan nak saksikan lagi video tersebut, boleh cari YouTube channel saya, Hanif Hashim, dalam YouTube. Ada video tak berapa banyak lah, beberapa video saya buat untuk program korporat saja sebenarnya. Okey. Jadi 10 tips ni saya ambil daripada KKM. Jadi 10B ni memang amalan KKM lah, yang KKM cadangkan untuk kita kurangkan ataupun kita kawal stres kita supaya aktiviti-aktiviti ini boleh menjadikan pedoman kepada kita supaya kita dalam keadaan yang kita kata relax, tenang, sentiasa ceria kan, dengan aktiviti-aktiviti yang dicadangkan ni lah. Jadi stres takkan lekat lah dengan diri kita. Okey. Hari ni kita mungkin tuan-tuan dan puan selalu fikirkan apa beza stres, anxiety dengan depression. Okey, kebanyakan saya tak pasti, mungkin kalau ada Munshi Dewan di sini ke kan. Kalau macam depression tu kemurungan, anxiety tu apa, kerisauan, keresahan. Ataupun ada ejaan bahasa Melayu yang diterima pakai anxiety. So saya ada tengok ada beberapa makalah yang tulis anxiety, dia letak ANZI, ZIETY. Saya tak pasti itu formal ataupun tidak, ataupun terpengaruh dengan apa perkataan Indonesia, saya tak pasti yang tu. Cuma DBP kata kebimbangan atau kerisauan. kebimbangan kata kerisauan, anxiety tak, kita tak pakai anxiety Okey, terima kasih. Kebimbangan ataupun kerisauan. Okey. Tapi yang ni saya ambil dekat sini semua istilah yang dalam buku teks lah Dia kata kat sini mengalami keresahan anxiety. Okey, baik. Jadi bila kata stres kita dah belajar sebelum ni kan. Dia boleh bertindak dari segi aspek fizikal, emosi dan mental. Dia merupakan tekanan kepada diri kita lah. Okey. Anxiety dia keresahan daripada masa ke semasa yang kadang-kadang kita selalu berasa je panik kan, bawa kereta tiba-tiba nak accident, panik. Okey. Ataupun fobia, kita ada fobia perkara-perkara tertentu, binatang ke dan sebagainya. Kita alami itu biasanya hanya sementara. Namun ada beberapa perkara yang mungkin kita kata fobia bagi kebanyakan orang ataupun gementar ataupun bimbang ni, jika berlarutan ataupun terlalu kerap dialami, ia adalah tidak normal. Bila tidak normal tu dia masuk dalam keadaan anxiety lah, ataupun kita kata kebimbangan ataupun kerisauan ni. So, dan bila dia berlanjutan lebih lama, berterusan selama 2 minggu, dikhawatiri akan menjadi kemurungan, depression.
hidup dia tak tenang lah kan, tak tenang. Okey. Jadi mula sedih, mula rasa letih, macam tak ada tenaga, malas nak pergi kerja rasanya, cepat marah. Itu antara tanda dah mula ada depression. Okey. Kita dah belajar sebelum ni untuk buat DASS assessment ya. DASS 21 tu yang ada 21 soalan tu. Okey, jadi tuan-tuan puan boleh gunakan skill tu depression, anxiety and stress skill tu, sama ada secara manual, boleh tengok dalam borang dan sebagainya, kemudian kira sendiri, ataupun macam saya kongsikan hari tu, ada jabatan-jabatan kesihatan negeri dah ada secara dalam talian, kita hanya isi, kemudian dia secara automatik dikira untuk kita lah. Dia akan beritahu lah stres kita level mana, anxiety kita level mana, depression kita level mana. Okey, baik. Itu beza stres, anxiety dengan depression. Maksudnya stres ni yang paling ringan lah sebenarnya. Stres ni yang paling ringan. Dan stres ni sentiasa ada pada semua orang. Kenapa? Sebab punca stres. Cuba kita tengok. Punca stres, masalah kewangan. Semua orang ada. Dia kalau tak ada duit, maksudnya kita masalah kewangan kita tak ada duit. Kalau kita banyak duit pula, kita masalah kewangan kita bagi apa stres menguruskan duit yang banyak tu. Jadi masalah kewangan ni bukan kerana tak ada duit je. Ada banyak duit pun dia ada masalah kewangan. Okay, masalah di tempat kerja, beban kerja, itu perkara biasa. Rumah tangga, kehidupan, penyakit fizikal yang kronik. Penyakit fizikal yang kronik, hari itu kita ada kongsikan. Ada orang bunuh diri. Berita kan, ada orang bunuh diri kerana mengidap kanser. Jadi dia punca stres tu. Okay. Jenis personality, ini ikut orang. Kesesakan lalu lintas. Yang ni rasa semua orang yang bekerja biasanya sentiasalah alami kesesakan lalu lintas ni. Tidak boleh dielak. Okay. Jadi sukarlah untuk kita tangani masalah ni. Walaupun kita jadi Menteri Kerja Raya pun saya rasa tak mampulah. Dah Malaysia ni negara membangun, dia macam itulah. Okey. Cuma kita boleh kawal minda kita supaya kita tak stres dengan kesesakan lalu lintas tersebut. Bagaimana? Lepas ni kita tengok rupanya tragedi, mungkin bencana alam ataupun tragedi dalam hidup kita, kehilangan ahli keluarga yang sayang dan sebagainya. Okey. Persekitaran tak selesa, kita rasa tak senang, okey. Kurang keyakinan diri, kita punya orang kata apa, self confidence keyakinan diri kita tu bukan kata kita tak ada keyakinan diri, tapi kurang. Dia akan mula stres. Contoh, anda kurang yakin untuk berdiri di atas pentas untuk memberikan ucapan. Masa tu baru stres. Okay, kalau kita kurang keyakinan untuk berdiri di atas pentas, tapi kita tidak perlu berdiri di atas pentas, itu tak ada masalah apa-apa, dia tak stres pun. Tapi bila kita perlu berdiri di atas pentas tu, itu mula stres. Okey. Okey, bencana alam, kalau banjir kan, berapa ramai orang stres. Rumah 2 kali setahun kena banjir. Stres. Okey, jadi ini punca-punca stres. Sebelum ni kita dah kongsikan tanda-tanda stres, jadi semua dah tahu dari segi emosi, fizikal, mental dan sebagainya. Yang tu dah kita kongsikan sebelum ni. Hari ni saya kongsikan punca stres. Ini antaranya banyak lagi punca stres yang lain. Kalau kita mungkin dari segi pelajar ada stres sebab nak menghadapi peperiksaan, stres kena belajar banyak subjek, okay. Ataupun pelajar separuh masa yang buat PhD dan master ke, stres nak siapkan tesis, itu stres lah. Kalau kita sebagai seorang peniaga, stres nak cari modal, stres nak bayar gaji pekerja, banyaklah masalah lagi yang lain sebenarnya. Namun secara umumnya punca stres tu kita boleh letaklah dalam kehidupan kita. Yang ada saya tunjukkan ni yang rasanya semua orang ada. Semua orang ada akan alami, kalau tak kita, orang terdekat kita alami punca-punca stres ni. Okay. Yang ikut kerjaya ke, ikut kumpulan apa, stres lelaki mungkin berbeza daripada stres perempuan. Itu pun satu juga. Alright, jadi hari ni saya nak kongsi sikit. Kalau tadi nampak awal tadi saya kata hari ni kita nak tengok pengurusan stres dan self hypnosis. Okey, kaedah menangani stres. Kebanyakan kita dia buntu dari segi nak tangani stres tu. Kita dah belajar tadi awal-awal video saya tunjuk 10B kan. Namun itu kita kata bukan secara total. Total maksudnya kita menangani stres ni. Jadi kaedah stres ni sebenarnya nak tangani stres ni pada saya yang paling besar adalah kita selesaikan masalah kita. Kita sentiasa ada masalah tu yang menyebabkan kita stres. Kesesakan lalu lintas itu masalah kita.
Nak pergi kerja, sentiasa menghadapi kesesakan lalu lintas. Itulah masalah kita. Jadi kita nak kena tangani masalah tersebut supaya kita kurang stres ataupun tak stres lah. Kan? Okey. Ini Marine Ferguson dia ada kongsikan. Masalah tu boleh jadi satu pengalaman yang kita katakan sebagai, saya selalu cakap masalah ni adalah peluang. Kerana ada masalah wujud peluang. Contoh, kerana rumah kita panas, jadi wujud peluang untuk syarikat aircon buat aircon dan orang beli aircon sebab dia nak rumah dia sejuk. Itu contoh mudah lah yang berkaitan dengan saya. Saya kerja dulu kilang aircon. Jadi itu, orang ada masalah rumah dia panas, dia beli aircon. Jadi kilang aircon sediakan produk aircon yang boleh menyebabkan penghawa dingin, produk penghawa dingin yang boleh menyebabkan rumah sejuk. Jadi kita bila ada masalah, kita sentiasa fikirkan peluang yang timbul. Yang kita, pada saya, kita hanya perlu cari solusi kepada masalah tersebut. Bagaimana? Okey. Ini saya janji pukul 10, jadi saya cuba sepantas mungkin sepantas mungkin untuk kongsikan malam ni. Harapnya tuan-tuan dan puan-puan dapatlah kita boleh kaedah guna LAEDI ni. Okey. Macam mana nak agent ni, nak sebut lady macam itulah kan. Okey. Ini kaedah penyelesaian masalah. Ramai kita, sebab saya bila kita bekerja dalam dunia kejuruteraan, kita selalu ada SOP ataupun prosedur. Jadi saya suka jenis begini, ada prosedur. Senang kita nak, kita nak semak. Checklist tu kan. Okey. Belajar dari pengalaman, berjaya ataupun tidak. Okey, saya ambil contoh, kesesakan lalu lintas. Masalah kita adalah kita sentiasa lambat ke kerja. Kita punch card, kami dulu fingerprint. Tak kira lah kita clock in tu kan. Kita masuk waktu kerja tu kan. Sentiasa lambat. Masalah dia kita sentiasa lambat. Jadi disebabkan apa? Disebabkan kesesakan lalu lintas. Jadi belajar daripada pengalaman. Okey. Kalau kita lambat ke kerja, bagaimana kita nak cepat untuk ke tempat kerja? Jadi kita bertindak berdasarkan pilihan yang ada. Kalau nak sampai tempat kerja dengan lebih pantas, kita kena cari jalan yang tak sesak. Okey, itu pilihan yang ada. Tapi jika itulah jalan yang paling pantas dan memang tetap juga sesak, kita akan lambat sampai ke tempat kerja. Jadi pilihan kedua yang kita ada apa? Kita perlu keluar lebih awal untuk pergi ke tempat kerja. Nampak tak? Okey. Jadi buat penilaian setiap cadangan yang ada tu, kebaikan dan keburukan dia. Kalau keluar awal, makna kata tak sempat nak hantar anak-anak ke sekolah. Nak pilih jalan lain pun sama, sesak. Sampai lebih kurang ataupun sampai lebih lambat. Jadi tak guna juga. Okey, jadi fikirkan kebaikan keburukan pilihan-pilihan yang kita ada tu. Kemudian kita cari cadangan atau penyelesaian yang ada. Nampak gaya pilihan jalan tak boleh, perjalanan A pun lambat pergi kerja, jalan B pun lambat pergi kerja. Pilihan yang ada adalah kita keluar awal. Tapi bila kita keluar awal, anak tak sempat hantar ke sekolah. Jadi kita kena cari cadangan penyelesaian yang ada. Penyelesaian yang ada, kita terpaksa ambil van ataupun bas sekolah untuk anak-anak pergi ke sekolah pagi-pagi. Maknanya kita keluar lebih awal dan anak-anak pergi sekolah dengan van ataupun bas sekolah. Bukan kita hantar. Jadi anda dah kenal pasti masalah yang sebenarnya. Masalah yang sebenarnya, kita lambat ke kerja tu bukan kerana kesesakan lalu lintas sahaja. Masalah yang sebenarnya adalah kita perlu hantar anak kita ke sekolah juga. Jadi nak selesaikan dia, anak kita hantar, kita ambil van ataupun bas sekolah. Ini yang biasa jadi kehidupan seharian lah. Contoh mudah. Nampak tak? Boleh tak? Boleh tak? Halo? Boleh. Boleh? Yes. Faham Kita macam cari jalan alternatif lah untuk settlekan isu kan. Ya, cari jalan alternatif. Jadi tapi guna step yang saya ajar ni supaya nampak tak flow dia. Kita Nampak. mudah kenal pasti. Betul tak? Betul. Okey. Daripada kita di awang-awangan kan, sekejap ke sana, sekejap ke sini. Okey? Alright. Yang seterusnya, okey, ini saya hanya kongsikan daripada American Institute of Stress. Saya salah seorang ahli dia. Jadi dia kata 1/3 daripada masalah
medical apa kesihatan kesihatan apa perubatan, orang datang ke klinik ke ataupun ke hospital adalah disebabkan berkaitan stres. Orang tu betul ke? Contoh saya ambil contoh. Darah tinggi. Tekanan darah dia tinggi. Okey, disebabkan dia stres. Bila dia stres, ada hormon kan, hormon stres. Saya tak ingat apa nama hormon tu, nanti kita kena rujuk balik. Dia menyebabkan salur darah kita mengecut. Jadi oksigen yang dihantar ke jantung kecil kan. Jadi tak banyak oksigen ke jantung, jadi dia mudah penat, jantung dia berdegup kencang, laju kan, nak dapatkan oksigen tu. Dan pernah tak dengar orang kata disebabkan stres boleh menyebabkan serangan jantung. Pernah. Pernah dengar hypertension? Kan? 3 serangkai tu lah. Jadi itulah dia punya perkaitan dia. Secara medical saya tak perlu terangkanlah kat sini kan. Okey. Cuma kita nak cari masalah-masalah besar dalam stres ni. Kita stres, makan coklat berlebihan. Dia bila stres ke dia rasa ada masalah banyak, dia suka nak minum kopi banyak ataupun makan coklat banyak. Itu boleh menyebabkan penyakit lain pula datang. Menjemput penyakit lain. Pernah dengar kan orang putus cinta makan coklat. Bukan orang bercinta je makan coklat, orang putus cinta pun makan coklat banyak kan. Jadi dia bila overload ni dia tak baik lah. Apa-apa benda dalam hidup kita pun kalau overload tak baik kan. Berlebihan tak baik. Okey. Dia boleh stres juga. Zaman sekarang ni ada stres yang baru. Saya tak sempat cari lagi bahan dia. Nanti kita cuba cari dan kita kongsikan di episod yang akan datang. Stres zaman moden, zaman hari ini ni, stres disebabkan social media. Dia tengok post dekat Facebook, dia stres. Dah ada kajian, nanti saya cari jurnal dia, saya baru terbaca hari tu kan. Tapi saya tak sempat nak kumpulkan. Sampai tahap macam tu, baca sosial media pun dia stres. Dia tengok orang ni beli BMW, dia stres. Dia tengok orang ni konvo, dia stres. Okey, jadi ini ada beberapa perkara yang menyebabkan kita kalau perlu tinggal sosial media, tinggalkanlah. Sebab kita tak boleh kawal stres kita disebabkan tu. Hari ni saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan satu kaedah mudah yang barangkali sebenarnya tuan-tuan dan puan pernah gunakan sebelum ni tapi tak pasti ataupun tak tahu ia adalah kaedah yang berkaitan dengan hipnosis. Hipnosis ni bukan yang jenis style pukau-pukau walaupun nampak macam gaya si pukau orang tu kan. Ni masa kami di Association Hypnotherapy Practitioner Malaysia, kita buat demonstrasi untuk wartawan, untuk pihak akhbar. Jadi kita tunjukkanlah yang sebelah sana tu, yang sebelah kiri saya, yang sebelah kanan tu Puan Najwa Don Rostom, salah seorang juga trainer yang pernah mengajar saya NLP. Jadi kita buat demonstrasi bagaimana hipnosis dilakukan. Ini hanya hipnosis yang tak ada terapi. Kita hanya hipnosis orang sahaja. Memang nampak macam kena pukau tapi mereka semuanya sihat walafiat je, tak ada apa-apa masalah pun. Dia cuma nampak macam kena pukau lah. Pernah ada yang pernah mengalami sesi hipnoterapi ataupun pernah di hipnosis? Ada? Ada yang tahu? Tak ada. Tak ada. Shit. Belum lagi. Setakat ni belum lagi. Belum benar Okey, belum benar. Okey. Nanti saya kongsikan, mungkin lepas ni tuan-tuan dan puan akan lebih jelas lah. Hari ni saya akan kongsikan satu kaedah mudah yang kita selalu gunakan untuk relaxation. Maknanya bila kita stres, kita gunakan kaedah ni supaya kita lebih relax, supaya kita lebih tenang. Okey? Masa. Saya cuba cepatkan. Okey? Hipnosis ni sebenarnya kita ada akta perubatan komplementari ni. Jadi saya nak dedahkanlah kata kita ada akta Jadi kita terikat dengan akta. Saya banyak gunakan self-hypnosis ni untuk 4 program utama ni, meningkatkan keyakinan diri, untuk buang habit yang tak baik ataupun habit ataupun kelakuan yang kita tak nak. Dan pastilah untuk stres dan juga untuk saya gunakan dalam program saya Smart Study supaya lebih menguatkan memori. Kita gunakan kaedah hipnosis. Okey. Jadi saya cuma kongsikan je apa yang saya amalkan, dan hipnoterapi ni ataupun hipnosis ni banyaklah dia boleh buat tapi nanti kita akan pergi ke hipnoterapi betul Hari ni saya cuma nak kongsikan tentang self hypnosis saja.
hipnoterapi nanti kita akan pergi kepada kaedah-kaedah rawatan yang boleh kita gunakan untuk stres nanti kita akan cerita di belakang sikit nanti Okey. Ni hipnosis. Ni pun saya akan kongsikan nantilah. Kita di Malaysia guna hipnosis untuk bedah ni. Bukan dekat luar negara dekat luar negara tu memang pernah buat tapi di Malaysia kita pernah buat di Universiti Maya dan juga di KPJ KPJ ada hipnosis center, hipnoterapi center di sana. KPJ Bangsa. Bukan semua KPJ lah, KPJ Bangsa. Okey. Ini nampak gaya macam hipnosis dilakukan Ini proses hipnosis awal-awal dulu kita panggil catalepsy example. Dia nampak dia hujung ke hujung je tapi badan dia boleh straight macam tu kita panggil 6 state sampai dia kita letak sebagai dalam keadaan catalepsy macam dia tegak gitu je kan. Okey. Sampai tahap ni hipnosis boleh buat. Saya ada video tapi video ni saya akan kongsikan pada sesi kita berkaitan dengan rawatan hipnoterapi nanti. Okey. Hipnosis kalau secara mudah kalau tuan-tuan perempuan pernah tengok orang guna pendulum. Cerita-cerita Hollywood dulu kan pernah pakai kan. Cerita-cerita magician kan ada buat guna pendulum kan. Dia macam dia konon dia pukau orang guna pendulum lah kan. Hipnosis yang awal inilah proses hipnosis yang awal kita kalau dalam bahasa yang lebih lama kita panggil proses mesmerism. Mesmerism. Okey. Ini adalah satu kaedah hipnosis. Tapi hari ini saya nak ajarkan kepada tuan-tuan self hipnosis. Dia ada kaedah dia. Kita hanya perlu duduk relax, tenang. Kemudian hanya perlu dalam keadaan kita duduk yang tenang lah, sandar dengan elok dan sebagainya, dalam kat kursi dan sebagainya. Boleh baring juga kalau nak. Okey. Kemudian hanya perlu pejamkan mata dan relax. Okey. Maknanya kita kosongkan fikiran dan sebagainya, tarik nafas dan bernafas dengan kita kata tenang lah, jangan turun naik pula kan, macam deguk kencang pula Okey, kawal nafas supaya dia bertenang. Kemudian tuan-tuan dan puan pernah tak dulu kita kecil-kecil dulu kalau mak ayah kita kata kita tak boleh tidur, mak ayah kita ke nenek kita dulu dia kata okey, 3 kambing lintas pagar sampai 100 ekor kambing. Lepas tu tertidurlah. Okey, itu sebenarnya proses hipnosis Pernah tengok ataupun pernah tengok kartun Tom and Jerry je kan. Dia tak boleh tidur dia buat macam tu, dia kira kambing kan. Itu sebenarnya proses hipnosis Okey, jadi proses hipnosis ni tuan-tuan hanya perlu kira daripada 5 ataupun 10 ke 1 dan setiap kali tuan-tuan perempuan kira daripada nombor besar ke bawah tu tuan-tuan akan rasa lebih relax. Bagi tahu dalam diri kita lebih relax. Bila counting tu lebih relax sampai tuan-tuan rasa lebih tenang. Okey, bila lebih tenang, lebih relax. Terus tetap pejam mata. Okey. Bila dah rasa tenang, okey, tuan-tuan boleh buat apa-apa positif, kita kata cadangan positif dalam minda kita. Contoh macam hari ni, kita kata hari ni aku lebih baik pada semalam kan. Hari ini aku akan buat lebih baik pada semalam. Hari ni aku ceria, hari ni aku hebat. Okey, boleh buat apa-apa sajalah yang kita kata self affirmation tu. Affirmation bahasa Inggeris affirmation. Bahasa Melayu apa. Okey, tapi kata-kata positif lah untuk diri kita. Kita boleh masukkan dekat situ. Okey? Ataupun kita boleh masukkan juga apa-apa habit baru kita nak letak dalam diri kita. Kita boleh masukkan dalam cadangan tu. Contoh katakan, okay, bermula hari ini aku akan menulis novel 1 bab setiap hari. Okay. Jadi hari-hari kita buat proses tu setiap pagi. Sampailah kita boleh konsisten tulis novel tu 1 bab setiap hari. Jadi 30 hari buat, insyaAllah siaplah novel tu 30 hari. Dia self hypnosis ni supaya kita relax. Dan bila kita relax, kita boleh masukkan cadangan-cadangan positif dalam minda kita. Sebab tu orang yang tengah marah, kita bagi cadangan apa-apa pun dia tak dengar. Sebab dia tak relax. Perasan? Kan? Orang tengah marah, kita datang dia. Abang, sabar bang. Dia tak boleh sabar. Sebab dia tengah marah. Jadi yang kita perlu cakap kat dia, kita kena biar dia bang, bertenang, relax. Kira 10 sampai 1. 10, 9. Okey abang lebih relax, lebih tenang. Baru kita boleh kata, okey bang, sabar tu separuh daripada iman. Baru dia boleh cool sikit. Kalau di tengah marah tu kita datang, bang, sabar tu separuh daripada iman, dengan kita dia tumbuk. Kan? So orang tengah marah dia tak relax. Jadi kita tak boleh terus bagi cadangan kepada dia. Kita kena minta dia relax dulu baru kita boleh bagi cadangan.
Nampak impak dia lah. Okey, impak dia bila kita tak relax ni. Jadi hipnoterapi menggunakan kaedah ini supaya kita ada dalam relaxation state. Okay, relaxation state ni kalau kita kata brainwave dia tu kan, ada satu kajian di Universiti Malaya. Hari ni saya bukan dekat rumah saya, jadi saya tak ada buku untuk tunjuk. Sekali lagi saya catatkan. Okay. Nanti next session saya akan tunjuk. Ada satu kajian di Universiti Malaya. Condition ataupun kita kata keadaan ketika dihipnosis adalah sama seperti mana condition ketika orang Islam tengah solat. Dan dia sama juga dalam condition mereka yang berada dalam sesi yoga ataupun kita kata meditation tu kan. Dia sama juga. Dia bila dia relax, brainwave dia dalam wave yang sama. Okey. Okey, jadi lepas kita dah bagi affirmation apa semua tu, bolehlah Allah Akbar mana. Tuan-tuan kira baliklah. Kira daripada 1 ke 10. Tadi kita daripada nombor besar ke kecil untuk kita tutup mata. Sekarang daripada nombor kecil ke besar untuk kita mula buka mata pelan-pelan, kita rasa lebih bertenaga, kita rasa lebih fresh. Jadi tuan-tuan perempuan buat hari-hari. Kaedah dia sama macam yang cerita ataupun petua orang tua kita dulu bagi kalau nak tidur. Hipnosis ni kalau tuan-tuan nak tahu hipno tu maksudnya tidur dalam bahasa Greek. Jadi hipnosis ni memang proses tidur. Tapi kita taklah suruh tuan-tuan perempuan tidur. Dia lebih kepada kita kata separa sedar. Jadi kita kena tutup mata supaya kita lebih relax lah. Tapi hipnosis tak wajib tutup mata. Kalau tuan-tuan boleh kena hipnosis secara mudah yang tak tutup mata, tuan-tuan boleh perhatikan ketika tuan-tuan dan perempuan tengok cerita Hindustan ataupun cerita Korea, orang panggil pun tak sedar. Itu bermakna tuan-tuan dan perempuan telah dihipnosis oleh cerita Hindustan tersebut dan juga cerita Korea. Berapa kali sehari tuan dalam sehari untuk hipnosis? Okey. Cadangan saya kalau ada sesi, kalau tuan-tuan sekadar untuk relaxation, untuk hilangkan stres, dekat tempat kerja boleh ambil masa sekejap, duduk kat tempat duduk tu kan. Pejam mata. Kira 10. Dan kemudian lalui proses sama tadi kan. Okey. Aku relax, aku lebih tenang, kerja aku boleh dibuat dengan mudah. Okey. Bagi cadangan. Cadangan daripada diri kita tu dalam bentuk hipnosis yang saya tunjuk tadi tu sampai kita wake up balik, kita bangun balik kan. Boleh anytime. Tapi kalau ada satu contoh lah kan, macam tadi saya cerita tuan-tuan nak tulis novel, cadangan saya selagi tak siap novel tu buatlah hari-hari, pagi. Always morning. Sentiasa di waktu pagi. Sebab pagilah kita memulakan hari. Jadi jika ada habit ataupun kita kata satu perkara yang kita nak ubah dalam hidup kita, yang kita nak lakukan, ini terutama untuk tuan-tuan yang merokok, jika nak berhenti merokok, gunakan self hypnosis ni setiap pagi. Jangan buat nak tidur. Nak tidur ni dia ada hipnosis untuk benda lain tapi untuk berhenti merokok tak sesuai ketika nak tidur. Okey. Bangun pagi sebab kita azam baru. Kita bangun pagi kita lebih fresh. Jadi pagi tu bangun kata okey buat proses hipnosis tadi tu, kira sebagainya. Ini self hipnosis yang paling mudah yang saya ajar Yang saya ajar ni sebab yang saya jumpa dan saya nampak inilah yang paling mudah dan saya pun amalkan step ni je. Kiraan nombor sahaja. Dia kalau self hypnosis yang lebih complicated, kita boleh buat kita kata proses induction yang lebih kompleks. Dia lebih relax. Tapi yang tu nanti kita akan kongsikan dalam sesi hipnoterapi semata-mata rawatan hipnoterapi. Hari ni saya cuma kongsi self hypnosis. Maknanya anda boleh buat sendiri. Okey? Buat pagi. Saya pinjamlah kata-kata Dr. Faizal Kamsah. Kalau nak ubah kita punya habit ataupun kita punya kelakuan yang daripada negatif ke positif ke ataupun daripada positif yang lebih positif, lakukan selama 21 hari kalau kita nak dapatkan habit yang baru. Masa 21 hari tu, yang ni self hypnosis kan, macam Dr. Faizal Kamsah, beliau cadangkan setiap hari kita tulis dalam diary, macam ala-ala gratitude journal tu kan. Okay, matlamat saya hari ni apa-apa. Buat selama 21 hari, jadi kita punya habit tu mudah ditanam dalam minda lah. Gitu. Boleh? Ada ke lagi orang? Lama dah pukul 10.
5 minit. Boleh. Okey. Saya dah nak dekat habis dekat habis. Okey, ini self hypnosis, teknik yang paling mudah. Saya harap ia sangat membantu anda. Boleh diamalkan bermula hari ni. Bermula hari ni. Pagi esok boleh start buat dah. Dah boleh mula buat pagi esok. Alright. Okey. Ni ketika saya kami lah Association Hypnotherapy Practitioner Malaysia, kita memang praktis. Okey, ni saya member American Institute of Stress. Okay, saya kalau tuan-tuan dan perempuan saya attach di Life Care Medical Center Bangsa 360 Wellness Hub ni. Kita dekat sana, saya sendiri clinical hypnotherapist, saya hanya fokus kepada depression, anxiety and stress at workplace. Okay, jadi kalau di sana kita ada psychiatric, kita ada counselor, kita ada medical doctor, kita ada terapis yang lain-lain lagi. Jadi kalau tuan-tuan perempuan ke sana, mereka akan cadangkan terapis yang lebih sesuai dengan tuan-tuan perempuan untuk masalah yang tuan-tuan perempuan hadapilah. Tapi pastilah ini pusat swasta. Bolehlah kalau nak ke sana. Saya klien one to one saya hanya daripada sana. Saya sendiri kalau secara umum untuk hipnoterapi dan juga hipnosis, saya lebih fokus kepada latihan, training. Saya memang trainer International Hypnosis Association. Kita memang buat certified self hypnosis instructor. Kita memang certified hipnoterapis, certified hipnotis. Kita buat program-program macam tu. Saya lebih kepada training lah sebenarnya. Okay, jadi tapi kalau one to one klien saya dah ambil, tapi hanya di sini sajalah. Kebanyakan saya dipantau oleh mentor saya lah, Dr. Lenny Su. Beliau seorang psikologis, jadi saya rasa lebih selamat untuk praktis begitu. Sebab kita bukan medical doctor kan, kita bukan psychiatric. Jadi kita kena rujuk kepada yang pakar. Saya hanya fokus apa yang saya belajar dan saya tahu dan saya certified untuk lakukan. Jadi tuan-tuan perempuan kalau nak guna pendekatan traditional and complementary medicine ni, cadangan dan juga nasihat saya, pastikan mereka yang dipantau lah. So kita dah ada akta tadi kan, jadi jangan ambil sebarang. Sebab takut kita termasuk dalam yang scam ke, yang kita kata pseudo science ke dan sebagainya lah, begitu Okey. Selingan tu, okey. Self hypnosis ni kenapa kita nak trigger self motivation? Kita guna self hypnosis ni untuk trigger self motivation. Orang selalu cakap kan, self help, self motivation, tapi nak buat apa kan? Okay, jadi saya menggunakan kaedah hipnosis untuk kita trigger. Okey. Sebenarnya kalau tuan-tuan pernah dengar, ada kaedah kita panggil affirmation quotes kan. Biasa kalau tuan-tuan kenal Jack Canfield, itu antara perkara yang selalu beliau cadangkan lah. Kalau dalam prinsipal sukses tu dia ada, kita buat affirmation quotes kan, kata-kata hikmah yang kita tengok hari-hari supaya kita lebih semangat, kita lebih berkeyakinan setiap hari macam itulah. Okey. Saya tak ada apa-apa. Okey. Yang lain tu tak ada, saya skip lah. Cuma saya nak tekankan, tuan-tuan dan puan, stres yang dari segi aspek kesihatan adalah sama dengan stres yang kita belajar dalam matematik. Okey, tuan-tuan dan puan, stres ni bukan ke dalam stres ni keluar. Maksudnya stres tu dalam diri kita yang menyebabkan kita stres tu. Sebagai contoh, kesesakan lalu lintas memang kerap berlaku dan sentiasa berlaku. Yang stres tu kita. Dan kalau kita boleh kawal minda kita, kita boleh tenang, kesesakan lalu lintas tu tidak akan menyebabkan kita stres. Ataupun kita kata stres yang teruk lah. Tuan-tuan boleh nampak stres ni maksudnya dia daripada dalam diri kita. Stres ni jarang faktor luar. Faktor luar tu benda tu memang berlaku. Tapi interpretasi kita terhadap, contoh tadi masalah kan, terhadap punca-punca stres tu yang menyebabkan kita stres. Jadi semua datang daripada dalam diri. Bukan stres yang matematik tu saja yang daripada dalam keluar. Stres yang kesihatan ni pun sama sebenarnya. Daripada dalam keluar. Itu stres. Kita bukan kompres kalau ke dalam ni, daripada luar ke dalam ni kita panggil kompres. Stres ni daripada dalam keluar. Okey? Sebab tu kita kena kawal dia, kita kena bendung dia supaya dia tak mengembang tu. Okey? Ni saya pun baru dapat sebenarnya daripada salah seorang pakar stres daripada AIS yang kongsikan falsafah matematik dengan stres ni kan. Saya baru perasan, kita belajar engineering tu tak terperasan pula. Rupanya kita belajar stres yang matematik tu, prinsipal dia sama. Prinsip dia sama dengan stres dan kesihatan ni. Stres ni datang daripada dalam.
sentiasa dalam minda kita yang menyebabkan kita stres. Bukan sebab faktor luar. Sebab tu orang kata kita boleh kawal stres dengan rawatan yang betul, dengan mind setting yang betul. Okey? Jadi, bila anda ada problem, sentiasa reframe semula problem tersebut supaya anda dapat solution. Contoh, hari ini hujan, pada kita problem. Tapi kalau anda reframe, hari ini hujan, alhamdulillah paling kurang pokok tak kering. Kan? Hari ini hujan, alhamdulillah lebih sejuk hari ini. Asyik panas je kan. Kita reframe. Bila kita reframe, kita tak stres. Boleh yang ni kalau reframing ni kaedah NLP. Siapa pernah belajar NLP boleh memang tahulah. Kalau tak tahu, lepas ni boleh buka Google NLP reframing. Bolehlah guna metodologi dia. Saya cuma dedahkan kepada tuan-tuan dan puan lah nak cerita tentang masalah tadi tu. Supaya kita tidak melihat tu sebagai satu masalah, kita lihat dia sebagai satu peluang, sebagai satu jawapan. Jadi kita reframe dia. Okey? Alright. Kenapa? Sebab selalu saya cakap masalah orang lain adalah peluang untuk kita dan peluang itu mungkin menyebabkan kita berjaya. Ini kalau dalam perniagaan macam itulah kan. Perniagaan selalu kita sebut kan, kita perlu selesaikan masalah orang lain untuk kita menjadi peniaga yang berjaya. Siapa yang belajar copywriting iklan pernah kan dengar tu kan. Jadi daripada problem kita jumpa solution supaya kita berjaya tu. Jadi dia macam mendaki tangga kejayaan ni, anda perlu selesaikan masalah anda supaya anda berjaya. Macam itulah. Alright. Jadi yang terakhir daripada saya, hari ni saya nak pesan kepada tuan-tuan dan puan supaya tidak stres, supaya kita tidak bimbang selalu, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita ada nilai tersendiri. Kita bukannya perlu jadi pada orang lain, perlu jadi macam orang lain ataupun sama macam orang lain untuk kita bernilai. Tak. Kita ada nilai kita tersendiri. Kita kata senang cerita, create your own benchmark. Okay, jangan ikut benchmark orang lain. Itu benchmark mereka. Kita biar ada benchmark kita tersendiri. Jadi kalau orang lain, contohlah kan kita tengok jiran kita pakai BMW, kita alah aku bila nak pakai kan. Okey. Yang tu boleh menyebabkan anda stres. Okey. Jadi tak perlu bandingkan dengan orang lain. Alhamdulillah aku pun ada kereta juga. Boleh juga bergerak ke mana-mana seperti orang lain. Nampak Reframe. Okey, boleh tuan-tuan dan puan? Saya rasa cukup sekadar itu, dah 10 suku. Saya mohon maaf hari ini saya agak lewat disebabkan beberapa masalah teknikal tersebut. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan dapat sesuatu pada malam ini. Saya suka kongsikan sesuatu yang mudah supaya kita boleh terus aplikasikan dia. Jadi saya tak naklah bercerita tentang aspek-aspek stres yang dari segi buku teks dan sebagainya. Yang tu dah ada orang lain ceritakan kan. Jadi saya hanya kongsikan yang mudah dan ringkas supaya kita boleh hadam dan kita cuba cari solusi untuk diri kita dan mungkin juga untuk membantu orang lain. Okey, baik. Saya tengok chat ada apa persoalan. Okey, tak ada apa persoalan. Okey, saya tunggu sekejap. Ada apa persoalan lagi? Tak ada? Okey. Terima kasih kepada yang hadir. Terima kasih Puan Cici. Tak ada soalan. Terima kasih. Tak ada soalan Okey, terima kasih. Tapi faham. Faham Sebab pernah baca sikit pasal Jack Canfield dengan NLP tu memang pernah sebab dulu kerja MPH. So kalau ada time free tu suka belik-belik buku. Sebab dia orang kata apa pusing-pusing tang tu jugalah. Kan. Cuma sebab bahagian saya jual self help so memang senanglah belik-belik sebab nak promote kat customer kan. Ya, kan. Dia kadang-kadang mungkin apa yang saya ceritakan tu tuan-tuan dan puan pernah alami. Bila saya bagi contoh-contoh tu, baru nampak kan. Sebenarnya benda tu dia sama je. Kadang-kadang kita simplify kan dia. Kadang-kadang kita gunakan kaedah yang lebih, kita rasa lebih berkesan kan. Jadi tuan-tuan dan puan bolehlah lihat apa yang sesuai untuk tuan-tuan dan puan. Bukan saya kata yang saya bagi ni yang paling terbaik Jadi bolehlah gunakan apa-apa yang lebih untuk yang sesuai dan lebih berkesan kepada tuan-tuan dan puan. Contohlah mungkin Puan Tanusha biasa yoga ke kan. Saya yoga tak boleh. Tergeliat tangan dan kaki. Dia ada macam-macam jenis yoga. So ada yang dia tak payah nak macam dia start dengan meditation dulu lah. Boleh macam meditation tu. Sebab dia kena agile sikit lah kan. Fragile. Dia punya badan tu macam liuk-liuk sikit. Itulah.
Okey, jadi kalau Puan Tanisha okey, okey kan. Jadi ada yang lain mungkin kalau tuan-tuan dan puan pernah dengar, saya tak pernah gunakan pendekatan tersebut, tapi saya pernah tengok beberapa orang trainer dan juga ada association yang promote untuk kurangkan stres dengan macam kita gunakan apa, laugh therapy kan, terapi ketawa. Ada yang stres gunakan apa, kaedah art terapi, drawing kan. Dia baling-baling cat tu untuk hilangkan stres dia. Terpulanglah kan. Itu banyaklah kaedah dia. Cuma saya akan kongsikan dengan tuan-tuan puan yang lebih saya lebih ada pendedahan lah. Okay, jadi kita bermula dari situ. Jadi kita akan tingkatkan kuliah ke kuliah supaya kita lebih besarkan lagi lah kan aspek pengurusan stres. Pada saya kita nak cari penawar yang berkesan untuk diri sendiri kan. Okey, jadi tak ada masalah. Okey. Terima kasih banyak semua. Saya mohon maaf hari ini ada sedikit teknikal tadi. Jadi harap yang baik-baik untuk tuan-tuan dan puan sepanjang kita baru awal tahun kan. Awal tahun ni kita tengah cuti sekolah. Jadi cuti sekolah ni mungkin ada yang melancong dan sebagainya, jaga diri. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di bulan yang akan datang insya-Allah. Jadi saya mohon ampun dan maaf sekali lagi jika kurang ataupun hari ni memang lain macam sikit tiba-tiba disebabkan laptop tu kan. Harap saya masih lagi dalam mood yang baiklah okey. Tak ada apa-apa. Saya mohon undur diri. Okey Okey, baik. terima kasih. Okey, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa amanu wa salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Tidur lena semua harap-harapnya. Okey. Terima kasih Tuan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Alright. Okay, saya serahkan semula kepada Tuan Naim ni. Tuan Naim ada ni. Tuan Naim. Okay, saya stop share. Tuan Naim tengah recording lagi ni. Ke saya leave je nanti tak apa Tuan Naim ada tak ni? Saya leave je lah Rasa okey kot.